Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, siapa yang tiada membuat apa yang aku katakan, dia masih belum faham apa yang aku katakan. Bila dia sudah buat, barulah dia tahu. Jika engkau tidak menyimpan sangkaan baik terhadapku dan tidak percaya apa yang aku katakan ini, kemudian engkau tidak buat, macam mana engkau boleh tahu? Engkau lapar lalu berdiri dekat kakiku, kemudian engkau tidak mau makan makananku, bagaimana engkau boleh kenyang? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sakit satu malam sedang diredha dengan Allah dan bersabar ke atas apa yang menimpanya, nescaya dia akan keluar dari dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Maksud daripada riwayat Al-Hakim Tirmizi, tinggal perkataan Al-Hakim Tirmizi. Dengan kehendakmu tiada sesuatu pun yang berlaku, tetapi semua itu mesti datang kepadamu. Adalah Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada para sahabat, mari kita beriman sebentar, yakni mari kita merasakan kelazatan iman sebentar, dan mari kita masuk ke pintu itu sebentar. Kerana mengasihani mereka, Mu'az cuba mengajak untuk mengenal beberapa perkara yang masih kabur-kabur, untuk memandangnya dengan ainul yaqin, iaitu dengan keyakinan yang penuh. Sebab bukan semua Muslim itu mukmin, dan tiada setiap mukmin itu pula penuh yakin. Dan kerana itu jugalah setengah sahabat telah mengadukan Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Mu'az berkata pada kami, mari kita beriman sebentar. Apakah kami semua masih belum dianggap beriman? Maka baginda menyampuk, biarkanlah Mu'az itu dengan perkara ini. Wahai orang yang menjadi hamba jiwanya dan menjadi hamba nafsunya dan hamba tabiatnya dan hamba syaitannya dan hamba dunianya, tidak ada tempat buatmu di sisi Allah dan di sisi para hamba Allah yang salihin. Siapa yang menyembah akhirat, tidak ada pandangan kepadanya, betapa pula dengan siapa yang menyembah dunia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tazkirah dan wasiat Syekh Abdul Qadir al-Jilani pada pagi ini menekankan tentang penting menerima nasihat.
dan pentingnya untuk berwasangka baik kepada orang-orang yang memberi nasihat. Apatah lagi mereka yang mempunyai latar belakang yang terpercaya atau dipercayai. Menjadi penyakit kita yang dengar perkara baik setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Barangkali setiap pertemuan, setiap perjumpaan, kita mendengar nasihat-nasihat daripada orang-orang yang inginkan kebaikan pada kita, tapi kita mengabaikan. Pengabaian kita tadi sama ada kesombongan kita sendiri atau ketidakyakinan kita pada nasihat itu sendiri. Atau mungkin kita melihat masanya belum sampai dan belum sesuai. Atau kita nak dengar orang yang lebih kita percaya lagi. Kita dah dengar, nak dengar yang lain lagi. Ataupun kita melakukannya untuk merasakan apa yang kita lakukan sudah baik. Kesemuanya itu boleh merugikan kita. Kadang-kadang bila kita dengar nasihat-nasihat orang baik, apakah menyebabkan kita payah nak terima? Payah nak buat. Walaupun terbukti, orang ni dengan perjalanan hidupnya sudah nampak lurusnya, betulnya, berjayanya. Bahkan sentiasa dirahmati Allah SWT. Kita nampak. Kita nampak dia, kita nampak keluarga dia, kita nampak orang sekeliling dia, kita nampak. Tapi apakah yang menjadikan kita agak sukar untuk beramal dengan apa yang dinasihati? Bahkan Syekh Abdul Qadir menganggap, lagi mana kamu tidak mengamalkan nasihatku, kamu belum faham. Dan bila mana kamu belum faham, kamu takkan rasa mana-mana kebaikan. Umpama kamu berdiri dekat aku dalam keadaan lapar, dan di sisiku ada makanan, kamu tak nak makan. Artinya kamu dalam kelaparan, kamu dalam kehausan. Nasihat aku ini bagaikan makanan dan minuman. Apakah yang menolaknya? Walau kamu perlu. Kita lapar, memang kita perlukan makanan. Kita haus, kita dahaga, maka kita perlukan minuman. Tapi makanan dan minuman yang ada dengan dia, ya, para alim ulama itu, mereka seumpama minuman kita, air kita, sumber air. Dan para ulama itu juga ialah sumber makanan kita, makanan rohani kita. Dan kedua-dua ini kita perlu. Sama ada kita memintanya atau kita tidak memintanya. Sama ada kita perlukan sekarang atau kita perlukan akan datang. Sebab itu manusia cenderung untuk menyimpan air, untuk menyimpan makanan. Hatta kadang-kadang makanan itu disimpan untuk setahun, 2 tahun. Minuman juga demikian. Kerana mereka tahu mereka perlukan nanti. Apatah lagi kalau dalam keadaan lapar dan kehausan. Mereka amat memerlukan. Tapi kita ada penyakit untuk tidak menerima nasihat. Maka kita lihat apakah sebab seorang yang tidak mau menerima nasihat. Yang kadang-kadang berpunca daripada diri dia. Dan kadang-kadang berpunca daripada orang yang menasihati. Dan kadang-kadang berpunca dengan uslub ataupun kita katakan nada yang digunakan. Perkataan yang digunakan dalam menasihati. Dan kadang-kadang juga ialah waktu yang mungkin tidak sesuai. Secara umum kalau kita melihat golongan yang menolak nasihat secara umum, sebelum kita detailkan, khususnya dalam hal kait dengan agama kita. Secara umum, bila seorang itu menolak satu nasihat kerana dia merasakan dia lebih baik pada orang beri nasihat, maka dia tak akan terima. Kalau tuan-tuan merasakan tuan-tuan lebih baik daripada yang memberi nasihat, tuan-tuan tak akan mudah terima nasihat orang. Sebab kita ada lebih baik. Yang kedua, bila kita tidak percayakan pada orang tu. Pertama, kita nampak kita lebih hebat pada dia. Yang kedua, kita tak percaya orang tu. Kita tak percaya orang tu punyai kemampuan untuk memberi nasihat pada kita. Dengan kata lain, kita rasa dia tak layak. Dan yang ketiga, kita melihat nasihat itu ialah kritikan untuk kita.
ataupun keaiban untuk kita, maka kita tak akan terima. Bila nasihat itu berupa kritikan, berupa menzahirkan kelemahan kita, maka kata-kata manusia tak akan terima. Yang keempat, bila nasihat itu memalukan kita di khalayak ramai, puas tu orang tak akan terima. Siapa pun yang dinasihati di khalayak ramai, maka dia tak boleh terima benda itu. Ini saya sebut secara umum. Dan yang kelima, seorang yang tidak mahu menerima nasihat sebab dia tak nak berubah. Dia dah selesai dengan keadaan dia, maka dia tak perlu berubah, kerana nasihat memberi maksud mengubah. Dan kita bukan senang-senang nak ubah jadual kita harian. Kita bukan senang-senang nak ubah kerjaya kita, atau nak ubah tempat tinggal kita mungkin. Kerana nasihat akan menjadikan kita akan berpindah. Sama ada berpindah perbuatan atau tingkah laku. Mungkin berpindah kerja, mungkin berpindah tempat. Maka bila orang tu dia tak nak berubah, maksudnya dia nak duduk situ, dia tak akan terima nasihat. Maka mungkin juga seorang yang tidak mahu menerima nasihat kerana yang menasihatnya itu menggunakan perkataan yang agak kasar, keras, atau seperti memaksa. Sebab purata manusia, dia tak suka nasihat yang memaksa, seolah dia mesti ikut, mesti iltizam. Dia rasa tak perlu. Saya tak perlu dipaksa oleh sesiapa. Sementara kita rasa lebih tua daripada dia, lebih berpengalaman daripada dia, dan apa-apa lagi perasaan kita. Jadi manusia ni tuan-tuan, purata mereka tak suka dipaksa. Dan orang yang tidak mahu menerima nasihat juga, purata mereka ini ialah orang-orang yang tidak bersedia menerima nasihat. Dia tak bersedia. Kenapa tak bersedia? Bagi dia ada waktu yang dia akan diminta nasihat. Macam contoh, ada orang tuan-tuan, dia boleh pergi kuliah setiap hari sebab dia mahu dinasihati setiap hari. Ada orang tak, dia ada waktu dia pergi. Waktu dia nak dengar nasihat, dia pergi. Dia pun pergilah setahun sekali maulid rasul. Masa itu boleh nasihat dia. Dia pun sekali-sekala nak pergi majlis ilmu, atau nak pergilah baca Yasin sekali-sekala, atau lain-lain. Mereka ni ialah golongan jenis sekali-sekala. Bagi mereka, saya tak boleh dinasihati setiap masa. Saya ada waktu saya. Kalau bukan waktu saya, awak nasihat, saya tak akan terima. Orang ni tak mungkin dapat terima nasihat tepi jalan atau sebagainya. Nasihat pun mesti formal. Mesti dalam kuliah sebagai contoh. Mesti waktu yang dia nak. Bila dia datang, dia nak dengar nasihat tu. Kalau tak datang, dia tak berhajat pada nasihat. Dan antara sebab orang tolak nasihat kerana dia hanya menerima nasihat orang tertentu saja. Bukan semua orang boleh nasihat dia. Setengah orang mak ayah dia je boleh nasihat dia. Yang lain jangan harap dia dengar. Setengah orang ni tok guru dia je yang boleh nasihat dia. Setengah orang yang boleh nasihat dia cuma suami dia je, isteri dia je, ayah dia sahaja. Setengah orang yang boleh beri nasihat dia bos dia. Ada orang yang terhad, kelompok yang boleh beri nasihat pada dia. Terlalu terhad. Kalau orang ni tak terlibat dalam menasihati dia, maka kekalah dia dengan perangai jahat dia. Ini secara umum orang-orang yang tidak mahu mendengar nasihat, tidak mahu terima nasihat. Baik, kalau kita pergi pada secara spesifik bercakap tentang agama, nasihat dalam agama. Sebab kalau nasihat hal duniawi, kerosakannya lebih pada kerosakan duniawi. Tetapi nasihat agama, kerosakannya dunia dan akhirat. Kerana itu kita lihat semua para Nabi SAW, mereka dibangkitkan untuk beri nasihat. Tetapi nasihat mereka kalau diingkari, maka semua mereka dibinasakan oleh Allah. Kalau diingkari nasihat mereka, mereka akan dihancurkan. Kita lihat semua para Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan watak, peranan, sikap para Nabi. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin.
Aku menyampaikan perintah dari Tuhanku dan aku seorang yang memberi nasihat lagi amanah. Para Nabi, nasihat para Nabi ini, walaupun kita dalam ungkapan nasihat boleh dengar atau boleh tak dengar, itu cuma nasihat, itu pulang. Tapi tidak bila dinisbahkan kepada para Nabi, maka nasihat itu wajib dengar. Ada nasihat dalam kategori wajib dengar. Ada nasihat dalam kategori kita lebih baik dengar. Ada nasihat dalam kategori harus dengar dan boleh tidak dengar. Ada nasihat dalam kategori hati-hati bila mendengarnya. Dan ada nasihat dalam kategori haram kita dengar. Nasihat para Nabi dan para Rasul dan semua nasihat para alim ulama yang bersandarkan kepada dalil, nas, maka ini wajib kita dengar, kita tak ada pilihan lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh orang beriman, lelaki ataupun perempuan, bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu hukum, untuk mereka memilih yang lain. Siapa yang menderhaka kepada Allah dan Rasul, maka dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Apapun nasihat yang datang yang berlangsung dengan hukum, maka wajib. Yang tak dengar, maka tunggulah akibat. Dan ini yang berlaku kepada Firaun, yang tidak mahu mendengar nasihat Nabi Musa, akan ditenggelamkan. Inilah yang berlaku kepada Qarun, si kaya yang taghiyah, yang melampau. Bila dinasihati oleh Nabi Allah Musa, bahkan ulama-ulama Bani Israel waktu itu, bila mereka berkata kepada Qarun, innahu la yuhibbul farihin, Allah tak suka orang yang terlalu bergembira dengan dunia, sombong dengan dunia. Ini kalangan teman-teman dia, teman-teman Qarun. Ada Qarun ini, dia bukan calang-calang orang. Dia juga anak murid kepada Nabi Musa. Bukan dia di antara yang menghafal kitab Taurat. Tapi bila mana dia melebihkan dunia, maka dia nak duduk bersama dengan Firaun. Dia tidak mahu lagi duduk dengan Musa. Walau Islam tidak mengharamkan dia nak dapat kekayaan banyak mana, selagi mana dia nak duduk dengan Nabi Musa. Artinya ada orang yang menasihati dia, tapi dia memilih untuk duduk dengan Firaun, maka akhirnya dia juga dibinasa sebagaimana Firaun. Bezanya Firaun di laut, Qarun di darat. Qarun ditenggelamkan di tempat di mana hartanya berpusat, gedung-gedung, rumah-rumah. Ditenggelamkan ketika mana dia berada dalam istana dia. Dan dia ditenggelamkan lebih dahulu daripada Firaun. Dia binasa dulu. Ditenggelamkan dan orang ramai melihat. Dan tak ada seorang pun berani mengambil hartanya, melainkan ditelan. Hartanya semuanya ditelan. Bahkan rumah Qarun juga ditelan. Istana dia yang besar tadi ditelan. Dan dia ditelan sampai hari kiamat. Wa huwa yujaljilu ila yaumil qiyamah. Dia terus ditenggelamkan sampai hari kiamat. Dan masih ditenggelamkan sekarang. Sebab dia tak nak dengar nasihat Nabi Musa. Dan ini yang berlaku kepada kaum Nabi-Nabi yang terdahulu. Sama ada kaum Thamud, kaum Ad, kaum Aikah. Semua mereka kerana tak nak dengar nasihat yang dinamakan nasihat wajib. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berilah peringatan kepada orang yang melanggar perintah Allah, bahawa kamu akan ditimpa dengan fitnah dan kamu akan ditimpa dengan azab yang pedih. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dengar nasihat tadi berupa hukum, kewajib kita dengar. Kita tak ada pilihan. Yang kedua, nasihat yang sebaiknya kita dengar. Sebaiknya kita dengar. Kalau kita tak dengar, kita rugi. Walaupun kita tidak mungkin diazab.
Umpamanya nasihat dalam perkara-perkara yang sunat. Orang kata kalau awak masuk masjid sunat, awak tahiyatul masjid dulu. Itu nasihat sunat. Orang kata kalau sekiranya awak nak kahwin, awak buat macam ni, macam ni, macam ni. Ini sunat. Kalau awak nak makan, cara ni, cara ni, cara ni. Kalau awak nak musafir, caranya begini, begini, begini. Kalau kita tak ikut, boleh tak? Boleh. Tapi kita rugi pahala. Bahkan kita mungkin rugi keuntungan-keuntungan yang sepatutnya kita perolehi dengan mudah. Dia macam kita sebut ni, untung mudah. Perkara-perkara sunat ni kita buat tuan-tuan, ini untung-untung yang mudah. Sebab perkara sunat ini memang memberi untung pada kita. Sama ada kita solat rawatib. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia cuma nak solat fardu je. Tak nak solat-solat sunat. Dia pun cuma nak puasa fardu, tak nak puasa sunat. Dia pun cuma nak baca Quran yang fardu je, tak nak baca Quran yang sunat. Yang fardu tu baca Fatihah je lah. Yang sunat-sunat lepas solat ke. Yang sunat-sunat waktu masa yang ada, tak nak dia. Maka dia rugi banyak. Bahkan tak nampak padanya nur orang beriman. Rasulullah pernah beritahu, ada orang yang beriman, dia tak suka baca Quran. Yang katanya dia tak baca Quran. Mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamathali tamrah. Bandingan orang beriman yang tak baca Quran, dia macam buah kurma. Buah kurma. Dia tak ada bau, walaupun makannya sedap. Tapi kalau kalau orang beriman itu baca Quran, kata Rasulullah, bandingannya seperti turunjah atau utrunjah. Dia seperti buah limau, buah orange, bau wangi, makan pun manis, bersari. Dia ada orang yang memang kita tengok dia kurang baca Quran. Kita nasihat, bacalah Quran, belajarlah Quran. Kalau awak belajar Quran ni 3 bulan, 4 bulan je, lepas tu insya-Allah senang je. Tapi dia tak nak. Dia macam tu lah. Dia bukalah sikit-sikit CD. Tapi dia sendiri nak baca, nak belajar tak. Kalau kita kata awak ada tak khatam sebulan sekali? Tak adalah khatam sebulan sekali. 2 bulan? 3 bulan? Setahun sekali? Tak pernah. Ruginya dia tak baca kalamullah yang mukjizat. Tapi orang macam ni kadang-kadang dia benda ni tak buat. Ulama-ulama yang dia tahu buat iltizam, dia tak mau jadikan dia contoh. Tapi kalau bab fatwa, dia rasa dia lebih alim pada ulama tu. Artinya, kita tuan-tuan bila tinggalkan perkara sunat, memanglah tak haram. Even tak berdosa. Tapi sebenarnya dia menghakis kepribadian mukmin kita. Kerana perkara sunat itu syiar. Syiar, menghakis. Sedikit sebanyak dia tak menampakkan mana syiar kita sebagai orang Islam. Kita kalau makan tak tunjuk syiar Islam dalam bab doanya, dalam bab baca bismillah, cara makan. Maka kita telah membunuh karakter atau kita sebut sebagai simat kita punya image Muslim. Kita sendiri yang membunuhnya. Ya, kita bila kat mana pun kita pergi, image Islam itu biar nampak. Sebab tanda dia berbangga dengan Islam. Tapi kita berada pada zaman orang tak bangga dengan Islam. Orang malu-malu pula nak buat. Malu. Dan kita nak pakai pakaian yang menzahirkan kita mukmin, kita malu. Nampak macam konservatif, kekampungan. Nampak macam not up to date, tak terkini, tak latest kita ni. Walau kita bila dapat agama, kita patut bangga. Kerana ini bila Allah Ta'ala suka, bila Allah beri sesuatu, hambanya ini menghargainya. Dan pemberian yang paling hebat ialah agama. Allah beri agama. Bila Allah beri saya Islam, maka kebanggaan saya, tanda kesyukuran saya iltizam dengan perkara sunat. Walau pada pandangan orang itu agak konservatif. Itu agak ketinggalan zaman. Saya tak malu mengamalkan sunnah. Walau dalam apa situasi pun. Bukan satu aib, bukan satu kemuliaan. Tetapi dia kita sebelum makan, kita baca bismillah, kita baca doa. Biarlah orang lain tak nak pun suka dia lah. Saya dengan image saya. Image Islam. Maka meninggalkan nasihat-nasihat yang sunat ini, kita pun rugi. Walaupun tak berdosa. Walau tidak wajib.
Dan kita tak nafikan hal ini. Dan ada nasihat yang kita katakan terpulang pada kita. Untuk dengar tak nak dengar. Dengar boleh, tak dengar pun boleh. Sebab nasihatnya lebih pada cadangan. Cadangan. Dia cadang, boleh tak awak buka kedai sini, kedai sini. Itu cuma cadangan. Dia pergi makan kedai kita, menu awak ni saya nampak ada 5, boleh tak awak tambah 1 jadi 6. Kita boleh dengar, boleh tak dengar. Sebab dia mungkin cadang, kita juga lihat kemampuan kita. Kita rumah awak ni macam kurang lawa lah. Orang tamu kalau alih sikit, bagus cadangan dia. Tapi dia cadang free. Kalau dia cadang bagi duit, mungkin kita consider. Saya cadang ni ambil RM20,000. Saya cadangkan. Jadi kita pun lihat kemampuan kita. Oh, senang-senang cadang suruh ubah rumah. Dia ingat ubah rumah 20 sen. Nak ubah rumah RM20,000. Maka cadangannya kita just dengar. Ada benda lah nak bercakap. Mencadangkan. Saya cadang awak macam ni. Saya cadang awak macam ni. Dia tengok kereta kita. Kereta awak tukar ring lawa. Kita pun kata bagilah duit. Oh, saya cuma cadang. Cadangan free. Saya boleh dengar, saya boleh tak dengar. Sebab bila dia cadang, dia melihat kemampuan dia. Dan bila saya menolak, saya melihat kemampuan saya. Saya lihat kemampuan saya. Kalau kita Ustaz beli kereta ni. Kereta ni jimat minyak Ustaz. Cukup jimat. Kita tak cadangan bagus tapi tak boleh. Sebab kereta tu harga dia tu tak jimat. Minyak je jimat. Harga tak jimat. Jadi saya lihat kemampuan saya. Dan nasihat seumpamanya, sebab setiap orang nasihat dia nak kebaikan pada kita. Dan setiap kali dia nasihat, dia juga relate pada kemampuan dia. Dan dia jarang relate pada kemampuan kita. Dia jarang kaitkan dengan kemampuan kita. Akhirnya nasihat tadi cuma halwa. Seronok dengar. Nasihat dia kita seronok dengar. Dia pergi kat rumah kita, Ji, kalau Haji angkat 4 tingkat lawa rumah Haji ni. Nampak pemandangan. Bagus-bagus, cadangan tu bagus. Saya pertimbangkan. Nanti tengoklah 10 tahun saya buatlah. Ini cadangan yang baik. Tapi bukan waktu ini. Mungkin 10 tahun akan datang. Ada cadangan tuan-tuan sekalian. Ataupun nasihat. Hati-hati bila mendengar. Bila mereka di kalangan ahli dunia, ahli maksiat, orang fasik. Setiap dia nasihat, hati-hati. Sebab dia tidak pernah meraihkan hukum. Kita amat hargai nasihat ulama'. Kan nasihat ulama bukan sekadar datang daripada Quran dan hadis, bukan mereka ini datang dengan peraian hukum, bukan datang mereka daripada nasihat ilham mereka yang baik. Sebab itu jangan sekali tinggalkan nasihat ulama. Dia mesti ada kebaikan kita ikut. Kerana ada beberapa golongan, kalau dia nasihat kita walaupun tidak bersifat hukum halal haram dosa pahala, kita mesti ikut. Sebab padanya ada keberkatan. Ikut dia. Padanya ada keberkatan. Jadi kita bercakap dulu golongan yang saya katakan hati-hati dengan nasihat dia. Sebab nasihat dia mungkin untuk malukan kita, hancurkan kita, rosakkan kita. Dia nasihat di luar kemampuan kita. Kita patut tak berhutang dengan nasihat dia jadi berhutang. Lalu kita pun tak mampu bayar. Bahaya. Sebab kita dengan nasihat dia, kita jadi hutang kita limpingkan. Bahkan kita hampir muflis dan bankrupt. Kita dengan nasihat dia, kita makin ada masalah dalam hidup. Maka hati-hati orang ni. Dia dalam keadaan dia tak ada niat nak hancurkan kita. Dia tak ada. Tapi cadangan dia banyak membahayakan kita. Dia cadang tu bahaya kita. Dan yang kelima ialah nasihat yang memang haram kita ikut. Haram. Nasihat mana? Setiap nasihat yang bercanggah dengan hukum. Yang datang daripada siapa? Syaitan. Itu nombor 1. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Nasihat itu datang daripada hawa nafsu. Yang datang daripada kawan-kawan yang tidak pernah mempedulikan hukum. Dia pun nasihat kita. Jangan ambil. Mereka bukan di kalangan orang yang boleh beri nasihat pada kita. Walaupun kadang-kadang nasihat mereka baik, kita tak akan. Kita kena rujuk dengan orang lain dulu. Kita kena rujuk dengan orang lain. Sebagaimana kisah Abu Hurairah, bila syaitan nasihat dia. Syaitan kata, kalau kau baca ayat kursi, pagi selamat sampai petang, baca petang selamat sampai pagi esok. Abu Hurairah tak ambil nasihat dia. Tapi ditanya pada Rasulullah. Maka barulah Rasulullah kata, sadaqaka wa huwa kadhub. Nasihat tu bagus walau dia pembohong. Nasihat tu bagus, tapi dia pembohong.
Yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia tak dengar nasihat tu. Dia bawa nasihat tu bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah yang beri approval dia, beri keizinan. Ni boleh. Kita kadang-kadang dengar nasihat orang-orang yang tak tahu latar belakang agama dia. Haram dibedah semua. Tapi nampak macam baik. Nampak nasihat tu macam baik. Maka jangan kita buat lagi. Tuan-tuan jumpa dengan orang alim, tanya. Dan termasuk juga kalau seorang mendengar nasihat dalam mimpi. Orang macam kita, tuan-tuan tiba-tiba dengar nasihat dalam mimpi. Dia pun nasihat kita, kamu buat macam ni, kamu akan jadi begini-begini. Maka jangan kita buat. Sebab kita tak tahu siapa yang datang dalam mimpi. Kita tahu, habis tak dia pakai jubah putih tu. Pun kita tak tahu siapa dia. Kita tak tahu. Maka barangkali bila kita buat, kita akan rosak. Sebab ini nasihat yang datang daripada orang yang tidak dikenali. Maka rujuk kepada orang-orang alim kita. Tanya Ustaz, saya semalam di mimpi. Dalam mimpi tu dia beri nasihat pada saya. Supaya buat begini, buat begini, buat begini. Ustaz pun tengok, okey. Ini bagus awak buat. Itu mimpi yang baik. Dan apa yang diperintahkan itu perkara yang baik. Sila buat. Itu secara umum tentang nasihat. Sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, kamu selagi mana tak buat apa yang aku katakan, kamu bukan dalam kategori orang faham. Kamu memang tak faham. Dan kamu tak akan rasa apa yang aku rasa. Kita kadang-kadang mengenali orang baik, orang soleh. Tapi kita tak dapat kesolehan dia. Dan kita juga tak dapat kekhusyukan dia. Kita juga tak dapat kemanisan ibadah yang selalu kita tengok daripada dia. Sebab kita tak dengar nasihat dia dengan sebenar. Kita tak beramal dengan nasihat yang sebenar. Kalau beramal dengan nasihat-nasihat mereka, maka kita pasti dapat lihat jalan pulang agama kita, jalan terang kita, jalan yang lurus kita. Tapi ramai orang mendengar nasihat ulama lalu dia abaikan. Dan kita, sikap kita, bahawa ada 3 golongan kita amat menghargai pengalaman mereka atau nasihat mereka. Ada 3 golongan. Yang pertama ialah para alim ulama. Para alim ulama ni kalau dia nasihat kita apa-apa pun, kita letak keutamaan, prioriti. Saya akan buat prioriti. Ini pada nasihat-nasihat yang bukan bersifat hukum. Kalau hukum wajib ikut, bukan prioriti, itu wajib ikut. Kalau ustaz ni kata haram awak buat ni, haram ni, itu wajib ikut lah. Ini kita sebut benda yang bukan bersifat hukum, bukan bersifat halal haram. Tapi dia cakap, okay, saya nasihat awak buat macam ni. Kita beri prioriti dengan nasihat dia, ada keberkatan. Sebab seorang yang nasihat kita kerana dia sayang kita. Man nasahaka faqad ahabbaka. Wa man dahanaka faqad ghasyaka. Siapa yang menasihatimu, maka dia benar-benar menyayangimu. Dan siapa yang mengampumu, maka dia benar-benar membohongimu. Kita ada orang geng-geng pengampu, suka ngampu, yang kita sebut tukang kipas lah, penjilat. Ini dia akan bohong kita. Tapi orang beriman, dia bila disayang pada kita, dia akan nasihat. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-mu'minuna nasahah, wal munafiquna ghashashah. Orang beriman sebenar, mereka lah pemberi nasihat. Tapi orang munafik, mereka lah pembohong-pembohong dan penipu-penipu. Nabi SAW menyatakan, al-mu'min mir'atun li akhihi. Orang beriman cermin kepada saudaranya. Jadi prioriti kita kalau ulama yang beri nasihat, maka buat. Sebab prioriti mereka ada. Yang kedua, kalau mak ayah kita beri nasihat, buat. Apa pun nasihat mak ayah kita nampak simple, buat. Walaupun sebagainya kita boleh tolak. Mak nasihat dia, pulanglah pada kamu. Mak ni pun sebut, pulang pada kamu. Mak kita beri nasihat pada kita. Mu ni pergilah cari kerja, pergilah minta kerja dengan Fulang bin Fulang. Minta kerja dengan dia, dia kan ada ruang kerja. Dia kan boleh ajar kamu. Ada orang cakap dia. Lepas tu kita tuan-tuan nak jadi anak baik, nak dapat keberkatan. Nak kerja tanya mak, nak berhenti kerja pun tanya mak. Ni mak kita pun tak tahu kerja, tak tahu berhenti kerja. Kau ni bila kerja? Bila pula berhenti kerja? Saya kerja pagi tadi, berhenti petang tadi. Allah. Mak dia kata, pelik no kamu ni. Kerja mak dia tak tahu, ayah dia tak tahu, berhenti pun tak tahu. Tentu jangan jadi orang macam tu.
yang tak tahu pintu masuk mana, pintu keluar mana. Dan hidup ni sebagaimana mak ayah kita, penyebab kita keluar kat bumi ni. Kita keluar, kita lahir, kita membesar. Dan dia yang paling lama kenal kita. Paling lama kenal kita, lebih lama daripada suami kita, lebih lama daripada isteri kita. Dia kenal kita daripada pembentukan kita, pembentukan watak kita. Dia kenal. Sebab itu kalau dia beri nasihat, tuan-tuan, letak dia prioriti. Kalau saya tak nak dengar Ustaz, boleh, tapi jangan tunjuk depan dia. Kalau kita tak nak dengar nasihat mak ayah kita pada perkara-perkara yang tidak bersifat ukur, boleh, tapi bukan depan dia. Depan dia tunjuk macam kita ikut supaya kita tak menyakitkan hati dia. Depan dia. Belakang dia terpulang pada kita. Di depan kita tak tunjuk benda-benda yang boleh mengguruskan hati mereka, atau mereka merasakan mereka diabaikan. Aku dah nasihat tak dengar juga, diabaikan, menyebabkan mereka tak akan lagi beri nasihat. Sebab itu kita kalau ada mak ayah yang dah tak beri nasihat, kita dah habis. Kita dah finish. Maksudnya tak ada apa lah. Tapi kalau kita ada mak ayah yang tua beri nasihat, maka kita masih bertuah beruntung. Kita ada seorang yang guide kita sentiasa. Dan yang ketiga, orang yang patut kita bagi prioriti ialah orang-orang yang sudah melalui pengalaman itu. Saya dah lalulah pengalaman ni, baik orang dengar cakap saya. Sama ada pengalaman dia bersyarikat dengan orang ni, berteman dengan orang ni, pengalaman dia berkahwin dengan orang ni. Orang yang kahwin dengan dia, saya dah pernah kahwin dengan dia tu teruk tu. Dia jenis tak semaya, dia abaikan, dia nak nasihat kawan dia lah, jangan kahwin lelaki ni. Saya dulu pernah kahwin lelaki ni, tapi lelaki ni begini-begini. Bukan dia memburukkan, bahkan dia memberi amaran kepada orang yang disayangi. Jangan nanti bila kahwin dengan dia tak semaya. Sebab dia ada pengalaman, dia tahu. Atau awak jangan berilah hutang ke dia. Saya dah pernah beri hutang dia. Dia bukan sekadar tak bayar, dia marah pula kita. Dia kata kita pula berhutang dengan dia. Terbalik pula dia buat. Dia boleh twist tu. Dia cerita ke orang. Jangan timbak dengan dia. Orang-orang yang ada pengalaman dengan apa yang berlaku, tuan-tuan, dengarlah nasihat dia. Prioriti. Saya dah lama duduk sini. Saya dah kenal semua orang sini. Awak kalau duduk sini, awak jangan macam ni, jangan macam ni. Dia dah ayah dia kawasan. Dah tahu banyak benda. Lebih baik dengar cakap dia. Termasuk kampung orang. Orang beritahu orang kampung ni pelik sikit dia. Dia ni kalau dia buat jemputan tak pergi, dia pulau. Dia pulau letak spanduk depan pagar. Jangan. Kita dah tahu, maka kita pun ikut flow dia. Supaya kita tak kena. Tetapi orang-orang yang ada pengalaman, maka dengar. Dia kata awak ni kilometer 54, awak jangan bawa laju. Itu memang ada polis tu. Polis tepi kiri kanan dia, atas bawah dia. Memang kena. Dia pun tak nak dengar. Kena lah. Pak Samang ni kena. Sebab dia tak dengar orang ada pengalaman. Kalau dia dengar, dia terselamat. Dia pun bawa slow. Ni selekor ni bayar, awak jangan bawa laju. Ataupun dia cakap ni kalau hujan jangan bawa lebih pada 80. Tidak, terbalik. Kita tak nak dengar dia, bukan pandai sangat bawa kereta. Saya pandai, akhirnya terbalik kita. Silap saya tak dengar nasihat awak. Tentang orang-orang yang ada pengalaman dalam hidup ni, yang dia dah lalui, tuan-tuan dengarlah pengalaman dia. Dia mengairkan, dia kata awak nak mengair pagi-pagi. Sebab pagi-pagi ikan lapar belum sarapan. Mungkin dia makan umpang awak. Ataupun awak mengair dah tengah malam. Malam ni biasa ikan keluar jalan-jalan. Ikan keluar ramai-ramai. Mungkin banyak awak dapat. Dia ada pengalaman, tuan-tuan ikut dia. Kita buat ikut. Kepala kerja, saya nak kepala saya sah. Kita tak dapat apa. Dapat mabuk lauk je. Di setiap orang, tuan-tuan, ada orang sudah melalui keperitan pengalaman. Maka dengar cakap dia. Ini 3 orang, tuan-tuan jangan abaikan nasihat dia. Walaupun saya tak kata wajib, tapi meninggalkannya kesan yang besar dalam kehidupan kita. Penyesalan tu ada. Maka kembali kepada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka beliau menyebut tentang perkara pertama, nasihat beliau. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmizi dan juga Imam Ibn Abi Dunya. Dia beza, Imam Tirmizi lain, Imam Hakim Tirmizi lain. Imam Tirmizi ulama hadis, Imam Hakim Tirmizi ni ulama sufi. Ulama tasawuf. Hakim Tirmizi. Bila Rasulullah menyebut man marida lailatan wahidatan wa huwa radin 'anillahi 'azza wa jalla sabirun 'ala ma nazala bihi kharaja min zunubihi ka yaumin waladathu ummuh
Siapa yang dia sakit satu malam je, tapi dia redha. Dia redha. Ni nasihat aku. Redha lah dengan apa pun musibah. Sebab Nabi kata siapa yang sakit walau satu malam lalu dia redha dan dia sabar dengan apa yang menimpanya, maka dia seperti kain putih. Seumpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, diampunkan dosa. Sepakat ulama bahawa dosa yang diampunkan ialah pertama dosa kecil, yang kedua dosa yang tak bersangkutan dengan hak orang lain. Jangan pula kita, tak, saya semalam sakit, saya sabar, alhamdulillah, saya redha. Saya dah tak ada dosa Ustaz kalau ikut hadis. Betul. Sebab tu saya dah tak nak bayar hutang dia. Kenapa pula hutang? Kalau tak bayar hutang dosa. Jadi saya dah diampun dosa, dia tak payah bayar hutang. Ya awak jangan. Awak ni jangan macam-macam. Hadis tu bukan maksudnya tak bayar hutang. Hutang awak tu kena bayar. Itu muflis awak akhirat kelak. Jadi ada orang, dia ingat dia dah diampun dosa, dia pun tak payah bayar hutang. Dia ingat dosa dah habis. Sebab tu kita bila baca hadis-hadis tentang ampun dosa, dia ada dua, kita katakan qaid dia. Yang pertama, qaid yang pertama atau syarat. Syarat pertama, dia bukanlah dosa besar. Yang kedua, dia bukanlah dosa berkait dengan orang. Kita kalau dosa berkait dengan orang, lagi tak selesai dengan orang, maka tak selesai. Walau sampai hari kiamat. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW, ada orang tuan-tuan selepas dihisap, dia masih belum selesai lagi. Sehingga Allah akan selesaikan juga. Sebelum dia masuk syurga tu, dia selesai tepi tu. Dia akan selesai, barulah masuk syurga dua-dua. Adalah benda-benda kecil ni. Benda-benda kecil ada sikit-sikit lagi yang terlanggar bau, terlanggar kaki ni. Terpijak kaki, terpijak bau. Misal kata ni, bila kita pergi solat Jumaat, gila sekali, nak duduk depan sekali, tu melangkah orang. Melangkah tekan bawah orang tu, tekan kepala orang tu, kawan tu. Marah. Nampak nak cari kelebihan sah pertama, tapi banyak orang dah kena luku di dia. Dia nak ke depan, dia pun pijak kaki orang tu. Dalam kawan tu kena cengkang kuku, teruk. Dia tonyok kepala orang tu. Oi. Setengah orang, kita tengok dia macam kasar sikit. Tapi orang ni pula dia taklah marah depan-depan orang. Cuma dia tahan dalam diri dia. Kata ni belum selesai kita dengan dia. Sebab tu kita diajar kalau kita masuk masjid. Imam kita nak solat Jumaat ke, kita nak menuntut ilmu, jangan ke depan. Melainkan memang confirm depan tu ada kosong. Confirm ada. Maka boleh. Kalau tak ada baru nak cari. Jenis orang, dia pergi dulu baru cari. Itulah yang berdiri tengah orang tengok, meninjau. Lepas tu dia insokkan orang lain. Dia arah pula orang lain. Untuk ke tepi, buka ruang untuk dia. Maka perbuatan ini ialah perbuatan yang berkaitan dosa dengan makhluk. Bahaya dia. Bahaya di akhirat pula. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, kalau kita datang majlis, kalau orang ramai, duduk tempat yang mana kita ada. Maksudnya, tuan-tuan dah datang lambat, duduk je belakang. Tak payah nak melangkah depan, tak payah. Dan bila ada orang meluaskan, melapangkan tempat, akhir duduk. Kalau orang tak nak lapangkan, jangan cilak. Jangan cilak. Tuan-tuan boleh minta, kalau dia tak nak bagi, itu hak dia. Kita tak boleh kata, sombong. Nampak macam orang kampung aku ni, sombong, jaga kau balik nanti. Tak. Itu hak dia. Sebab dia dah pilih tempat selesa, tiba kita nak terak dia pula. Itu perbuatan kita yang tidak bermoral, bukan dia. Tapi kalau dia beri, maka Allah angkat darjat. Idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, bila kamu diminta lapangkan majlis, tempat duduk, lapangkan. Allah akan lapangkan hidup kamu. Tapi kalau diminta kamu bangun, secara sukarela kamu bangun, maka Allah akan angkat darjat kamu. Jadi tuan-tuan, kalau orang tu, dia tengok orang dia pun lapangkan tempat duduk, nak beri, Allah akan lapangkan hidup dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lapang hidup, senang je. Waktu kita nampak berterak, kita lapangkan sikit. Ni bukan sekadar majlis ilmu, solat Jumaat, termasuk jalan raya. Kadang-kadang kawan tu nak masuk, yelah dia dah parking tepi kan urusan kedai. Dia pun nak masuk, semua tak bagi. Kita lapangkan sikit, biar dia masuk sikit. Kita lapangkan dia, Allah lapangkan kita. Ya, kadang-kadang benda tu bukanlah sebab dia potong queue, dia tak potong queue. Kalau kita nak ajar orang potong queue tu lain. Ini memang kadang-kadang ya kedai tu kan kiri kanan, dia orang dah parking beli. Kemudian dia pun nak masuk balik. Dan kereta banyak.
maka kita bagi dia ruang, kita masuk lalu. Atau kadang-kadang simpang-simpang yang jalan straight ni memang tak pandang kiri kanan lah. Dia kira hak dia. Yang ni menunggu lama. Kadang-kadang tengok dalam kereta dia ada anak kecil, ada orang tua. Kadang-kadang yang bawa tu kita nampak bukan jenis orang yang tahu nak silap. Kita pun bagi ruang. Ini juga disebut sebagai melapangkan majlis. Dia dapat pahala. Allah lapangkan hidup dia. Akhlak. Kalau hari ni, kalau dulu tuan-tuan banyak orang bercakap tentang akhlak dalam majlis ilmu, dalam masjid, majlis itu. Tapi hari ni majlis kita banyak di jalan raya. Zaman dulu mana ada unta jam, kuda tak ada. Zaman Nabi SAW tak ada unta jam, tak ada kuda jam. Tak ada sahabat ya Rasul, lambatlah datang kuda. Kenapa? Kuda jam. Jam kuda beratuk, tak ada. Kalau zaman hari ni je. Kenapa orang lambat ni? Jalan jam. Orang baiki jalan tebuk lubang. Buat ni. Memang jam. Kita nak datang solat subuh pun jadi lambat. Kita nak datang majlis ilmu pun lambat. Nak solat Jumaat je lambat kerana jam jalan raya. Nak parking payah. Zaman dulu tak ada. Mana ada orang isukan payahnya nak parking unta kat mana. Payahnya nak parking kuda kat mana. Tak ada isu itu. Ataupun jam kenderaan-kenderaan seumpama ini. Tak ada isu. Jadi majlis kita hari ni tuan-tuan lebih pada jalan raya. Kalau kita lapangkan pada orang, Allah lapangkan kita. Kadang-kadang kita parking tu lapangkan sikit, biar dia pun boleh masuk sikit. Ya, kalau parking ada kotak, dia kita mesti lazimi kotak lah. Jangan ambil kotak orang pula. Dia parking 2 kotak. Maka dia telah mengambil dan menyakiti orang lain. Paling kurang dia parking sekotak. Tapi kalau nampak kotak parking ada 2 Ustaz. Tapi kalau saya ni parking, saya rasa boleh 3 kereta masuk. Maka di parking tadi dengan tujuan untuk bagi ruang banyak lagi masuk. Maka boleh masuk 3 parking, 4 parking. Sebab tu tuan-tuan bila kita parking kereta, kita kena fikir orang lain. Jangan sampai orang maki kita. Kadang-kadang kita pergi masjid, bagus. Tapi kita dah maki orang. Yalah parking, kita parking kereta 4 kotak. 4 kotak. Asalkan kita mudah keluar sudah. 4 letak. Parking depan pagar orang. Semua benda macam ni membahayakan dosa kita. Dosa dengan makhluk. Yang itu saya katakan takkan selesai dengan makhluk. Jangan cari dosa dengan makhluk. Menjadikan masalah itu tak selesai. Kemudian, kata Syekh, lihat Mu'az bin Jabal. Mu'az, dia jumpa dengan sahabat, dia kata apa? Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk-duduk, kita beriman seketika. Aduh, setengah sahabat kata, kenapa guna ayat ni? Bukankah kita sudah beriman? Kena beriman seketika. Lalu, sahabat mengadu pada Rasulullah, kenapa dia cakap ayat macam gitu? Lalu kata Rasulullah, da'uhu sya'nahu. Biarlah dia. Istilah tu tak salah apa-apa. Dia ajak, jom kita duduk, kita beriman seketika. Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk sekejap, kita beriman seketika. Maksudnya kita tambah iman kita. Maksudnya kita muhasabah iman kita. Maknanya tuan-tuan, bila orang ajak dengan nasihat, walaupun kita rasa kita dah baik, duduk sekejap. Dengar, barangkali ada manfaat lain. Ada faedahnya. Walaupun kita dah rasa macam, saya dah okey. Tak, duduk sekejap. Supaya kita dapat mengambil manfaat. Bila Syekh Abdul Qadir menyatakan, setiap mukmin itu Muslim, tidak semua Muslim itu mukmin. Maksudnya tak semua orang Islam itu beriman. Tapi semua yang beriman itu Islam. Berdasarkan kepada ayat surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan berkata Badui, saya sudah beriman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kamu tidak beriman, kamu cuma Islam. Imannya belum masuk. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kamu. Kerana iman itu keyakinan. Kalau kurang keyakinan, kuranglah iman kita. Yang disebut sebagai ainul yaqin, haqqul yaqin, ilmul yaqin. Maka inilah proses peningkatan iman. Iaitu adanya yakin. Sama ada dia mendapat ilmu yakin, sama ada dia dapat ain, dia melihat, menambahkan keyakinan ainul yakin, sama ada dia kemuncak yakin, hakul yakin. Ini orang hakul yakin, kalau dibuka hijab tidak bertambah imannya sebab imannya sudah penuh. Kalau dilihat malakul maut, tidak lagi bertambah amalannya kerana amalannya dah penuh. Sehingga seorang ulama dikatakan, kalau sekiranya di hadapannya malakul maut yang tak ambil nyawa dia lagi, baru tunggu nak ambil nyawa,
Tak ada benda dah dia boleh tambah. Sebab dia dah memang penuh amalan. Pak Imam dia berzikir, dia bertasbih, dia mengajar, dia menulis. Tak ada ruang kosong. Kita lah kalau tahu ada malaikat maut lagi nak datang 1 jam, rasa banyak benda kita belum buat ni. Ustaz banyak tak buat, Ustaz qada solat tak habis lagi, puasa tak habis, sedekah pun tak buat, sembahyang sunat tak buat. Kita pun macam rush nak buat semua benda tu. Sebab kita ternyata terlepas banyak perkara. Mereka yang dekat dengan Allah, semua ruang diisi dengan ketaatan. Sehinggalah kalau dikatakan malaikat maut datang nak cabut nyawa, tak ada amalan yang dia boleh tambah. Sebab dah penuh. Tak nak tambah. Ini sikap mereka yang benar-benar menjaga iman mereka. Maka bila Muaz berkata, duduk sekejap, kita beriman. Maka kalam tadi ialah kalam nasihat. Maka siapa pun tuan-tuan, mesti memilih untuk duduk mendengar nasihat. Kerana dengan duduk mendengar nasihat, kita tak akan menyesal. Dan setiap nasihat kita dengar, letak suatu niat untuk kita buat. Sebab kita akan hilang nasihat tadi bila kita tak buat. Syekh Abdul Qadir menyebut, seorang tak akan faham nasihat aku sampai dia buat. Bukan kita kata, bukan sekadar dia tak akan faham satu benda sampai dia buat. Allah akan hilangkan ilmunya bila dia tak buat. Sebab ilmu itu, sebagaimana disebut dalam asas sentiasa berbisik. Aku ilmumu, beramallah denganku. Tapi bila mana dia tak beramal, ilmu itu meninggalkannya. Akhirnya kalau kita kata, Ustaz saya banyak benda saya tak ingat. Berarti banyak benda awak tak beramal. Kelebihan ni saya tahu macam mana ni, hadis ni. Maknanya awak tak beramal. Dahulu mereka para sahabat, amalan mereka itulah ilmu mereka. Kita tak. Ilmu nampak macam banyak, amalan tu macam sikit sangat. Dia tak tally. Kita tuan-tuan kalau kita kenal orang kaya, macam mana kita kenal orang kaya? Kita nampak dia punya insijam, dia punya keserasian dari sudut kekayaan. Yang kita tahu dia kaya, perbelanjaan dia sebagai orang kaya. Kita tahu rumah dia besar, kereta dia banyak. Dia tunjuk segala syiarnya bahawa kita confirm dia kaya. Tapi kalau dia kata dia kaya, kereta cuma sebuah, rumah dia kecil, tapi kata kaya, kita tak percaya. Pak Imam dia cuma mendakwa kaya. Sebab dia tak boleh buktikan apa-apa. Makan pun orang belanja, bukan dia belanja. Kita tak nampak pun dia ada derma dan sebagainya. Kita tahu, dia ni mungkin cakap je kaya. Kalau orang kaya kita dapat tengok melalui bagaimana cara hidup dia, maka dia kaya. Sama juga orang alim. Kita tahu orang tu alim bukan sebab dia cakap, sebab dia buat. Daripada perbuatannya kita tahu orang ni ada ilmu. Sebab dia tahu macam mana nak solat, macam mana nak bertasbih, macam mana nak zikir, ibu macam mana nak bercakap. Semua dia tahu. Dia ikut flow dia, dia ikut dia punya nizam, peraturan dia. Dia tahu waktu ni nak buat apa, waktu ni nak buat apa. Kalau tanya dia dalam seharian kehidupannya, semua dia tahu nak buat apa. Daripada mula kita katakan dia tidur sehingga dia bangun tidur, dia tidur balik, tanya dia apa patut dia, apa yang dia buat. Dia buat semua benda berdasarkan apa yang dia ajar kepada dia. Kita lah kalau tanya, lepas ni nak buat apa pula? Tahu Ustaz, lepas ni nak buat apa? Ni lepas kuliah nak buat apa? Saya pun tak tahu. Belum rancang lagi Ustaz. Kali macam biasa Ustaz, sambung tidur, malam tak cukup. Maksudnya tuan-tuan, masa kita tak penuh. Tapi kalau kita tanya orang-orang yang benar-benar dia dah ada jadual dia. Susun. Bukan untuk sehari. Bukan jadualnya sampai mati. Saya dah tahu jadual saya sampai mati. Ruang-ruang masa tadi apa yang perlu saya isi. Tetapi ini orang-orang yang benar-benar mengamalkan nasihat. Sebab itu tambahlah ilmu kita. Dengan cara kita beramal dengannya. Yang disebut tambahlah ilmu dengan tulisan. Itu dari sudut menyimpannya secara tulisan. Tapi kita ingin menambah ilmu dan nasihat yang kita dengar daripada masyayikh, daripada para guru, daripada para ulama dengan beramal dengannya. Akhirnya setiap kali kita beramal benda tu, kita ingat pesanan ulama kita ni. Saya buat ni, ada ustaz ajar saya buat macam ni. Saya pun ingat. Dan ustaz tu kata ni lah Rasulullah buat begini. Jadi setiap kali amalan kita, kita mesti teringat apa yang kita belajar. Apa yang ditegur, kita pun memang beramal. Setiap kali kita nak buat silap, kita ingat balik tegur orang. Jangan. Tok guru saya dah pesan dulu jangan buat macam gini. Kalau buat macam gini jadi macam ni dan sebagainya. Maka dia sentiasa beramal dengan nasihat. Sebab itu tuan-tuan, nasihat yang saya dah sebut, nasihat-nasihat daripada orang-orang yang punya keutamaan, jangan kita abaikan. Jadikan dia juga sebagai warisan ilmu untuk anak-anak kita. Warisan ilmu untuk keturunan kita. Ini nasihat guru saya pada saya, sekian. Yang kita dah sebut dari sudut
hukum hakam itu kita tidak ada pilihan, tapi dalam nasihat-nasihat yang lain yang kita perlu letakkan keutamaan dalam hidup. InsyaAllah dengan mendengar nasihat, maka kita terselamat daripada menjadi hamba jiwa kita, hamba nafsu kita, hamba tabiat, hamba syaitan, hamba dunia kita. Kerana setiap nasihat membebaskan kita daripada perhambaan yang lain daripada Allah, sehingga kita benar-benar hamba Allah. Itu nasihat yang teragung dan tertinggi, melepaskan ikatan kita daripada segala perhambaan selain daripada perhambaan pada Allah, dan menambahkan hidup kita dengan perhambaan pada Allah. Dan siapa yang dihamba Allah, dialah yang memiliki jiwa yang merdeka. Dan siapa yang tidak melekatkan, mengikat dirinya menjadi hamba Allah, dia cuba membebaskan dirinya daripada segala nasihat, ingatan, peringatan, dia akan menjadi hamba-hamba yang hina, hamba syaitannya, hamba syahwatnya, hamba dirinya, hamba dunia, hamba orang-orang yang tidak pernah inginkan kebaikan untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.